insyaallah. Lanjutan kuliah malam ni insyaallah kita sama baca kitab ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram ashab ridha masyaallah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, takut oleh kamu akan bencana yang akan terjadi, tidak akan terkena kepada orang lain yang zalim di kalangan kamu sahaja, tapi mengenai kepada semua. Dan ketahuilah olehmu, sungguh Allah Ta'ala itu maha keras balasan siksaan azabnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da Islam ghariban wa sayawru ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan dagang atau asing, dan dia akan kembali menjadi asing. Berbahagialah pada orang yang asing. InsyaAllah. Muliakan Fadil, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, pengurusi masjid, datang kuasa masjid, Tuan-Tuan Haji, Tuan-Tuan Hajah, sidang jemaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan izin Allah lagi kita dapat bersama pada malam ini untuk kita sama-sama menumpukan perhatian kepada pengajian bab tauhid ataupun bab akidah, kitab Jawharatut Tauhid ataupun kitab Permata Ilmu Tauhid, yang mana karang atannya dikarang oleh Syekh Ibrahim Laqani rahimahullah taala. Baik, kita di muka surat 259. 259 masih lagi dalam pembahasan bait syair yang ke-50, yang bait yang berbunyi fa'in yusibna fabi mahdil fadli, fa'in yusibna fabi mahdil fadli wa in yu'azzibna fabi mahdil adli. Maksudnya, maka jika dia, ini Allah, memberi kita pahala, itu adalah dengan semata-mata kurniaannya. Dan jika dia mengazab kita, maka itu adalah dengan semata-mata keadilannya. Maka jika dia memberi kita pahala, ini Allah, itu adalah semata-mata kurniaan Allah pada kita lah. Kata bait syair dia, wa in yuzibna, dan kalau Allah Ta'ala azab kita, fa bi mahdil adli, maka semata-mata dengan keadilan
Allah Subhanahu wa taala. Macam tu. Sekarang kita berada di muka surat 259. Makna bagi al-adlil mahdi. Itu. Sampai situ kan? Ya, ada kitab. Betul lah. Ataupun kita ambil atas sikit perkataan musannaf. Wa in yu'azzib bi mahdil adli. Maksudnya wa in yu'azzibna bi ta'zibuhu fa innama huwa bil adlil mahdi. Dan jika dia Allah Taala mengazab kita, maka pengazabannya itu hanyalah dengan keadilan. Keadilan yang murni ataupun keadilan semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Makna bagi al-adl mahdi adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa ada bantahan atas orang yang melakukannya. Kalau dalam bahasa Arabnya dia kata wad'un syai'i fi mahallihi min ghairi i'tirad. Min ghairi i'tirad 'alal fa'il. Dia kata. Kalau sebut dalam kitab Tuhfatul Murid ataupun Hasyiah Al-Bajuri syarah kepada Tauhid, dia kata al-adl mahdi ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu dikatakan adil lah, adil semata-mata. Tanpa ada bantahan atas orang yang melakukannya. Dia tak ada apa, tak ada siapa nak bantah. Jadi meletak sesuatu pada tempat tu dia adil lah. Lawan adil ni zalim lah. Lawan adil zalim. Pembahasan adil ni panjang lebar lah. Kalau bahas tentang bab kata bernegara ataupun memerintah negara, imam tu mestilah seorang yang adil. Kan? Allah Taala Nabi sebut, dia kata yuzilluhumullah sabatun yuzillullah fi zillihi fi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala yang tiada naungan melainkan dengan Allah Taala. Betul tak? Yang pertama imam adil, raja yang adil. 7 golongan mendapat Allah Taala yang tiada naungan melainkan Allah Taala, melainkan dengan Allah. Itulah pertama, imam yang adil. Pertama. Yang kedua, rajulun ataupun syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Pemuda yang banyak menghabiskan masanya dengan beribadah kepada Allah Taala. Yang kedua. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'alliq bil masajid. Laki-laki yang hatinya sentiasa terpaut kepada masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau dia selesai mengerjakan ibadah di rumah Allah Taala, kemudian dia keluar daripada masjid, dia akan sentiasa berazam untuk hadir semula ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan adil. Di situ ada sebut itu pemimpin yang adil. Pemimpin adil itu meletak satu pada tempatnya. Lawan pemimpin adil zalim. Ini adalah lawan daripada az-zulmu. Yang ini meletakkan sesuatu pada yang bukan tempatnya. Wad'u syai'in fi ghairi mahalihi ma'al i'tirad 'alal fa'ilihi. Sebut dalam kitab Tuhfatul Murid, maknanya meletakkan sesuatu pada yang bukan tempatnya berserta ada bantahan. Bantahan atau orang yang melakukannya. Dia kata. Itu dikatakan sebagai zalim. Jadi tujuan musannaf dengan perkataannya itu adalah menolak atas golongan Mu'tazilah. Di dalam ucapan mereka bahawa wajib mengazab orang yang berbuat maksiat. Kerana ucapan mereka dengan wajibnya memberi pahala kepada orang yang taat. Dia kata, ini pandangan Mu'tazilah lah. Pandangan Mu'tazilah dia kata, kan, orang yang buat taat, orang yang buat maksiat wajib diazab. Orang yang buat maksiat wajib diazab. Kenapa? Kerana kalau kita lihat kepada orang buat taat kan wajib dapat pahala. Ini pegangan daripada golongan Mu'tazilah. Sedangkan kita Ahlussunnah ni wajib Allah Ta'ala bagi pahala kepada orang yang buat taat. Tetapi orang buat maksiat tak wajib pun Allah Ta'ala seksa dia. Terserahlah kepada Allah
nak sesa ke tak nak sesa. Gitu. Kalau Mu'tazilah wajib Allah Ta'ala mengazab orang buat maksiat. Kenapa? Kerana melihat kepada orang yang buat taat kan wajib dapat pahala. Gitu. Jadi tujuan musannaf dengan perkataan itu adalah perkataan di atas lah. Kan? Dan ucapan mereka bahawa wajib mengazab orang buat maksiat kerana ucapan mereka dengan wajibnya memberi pahala kepada orang yang taat. Mereka berdasarkan yang demikian itu di atas kaedah mereka bahawa hamba itu menciptakan perbuatan-perbuatan dirinya yang ikhtiari, yang di antaranya adalah ketaatan dan juga kemaksiatan. Adapun golongan Ahlussunnah pula, kita golongan Ahlussunnah wal Jamaah, maka kaedah mereka bahawa Allah itulah yang mencipta segala perbuatan, yang antaranya adalah taat dan maksiat. Ini pandangan Ahlussunnah lah, pegang Ahlussunnah. Allah Ta'ala menciptakan segala perbuatan di balik hijab. Kalau dibuka di balik hijab, kita nampaklah Allah Ta'ala mencipta segala perbuatan, baik ataupun buruk. Cuma manusia ni ada usaha dan ikhtiar. Dia ada usaha ikhtiar je. Dan manusia ada pilihan. Pilihan sama ada nak buat taat ke tak nak buat taat. Tapi di balik hijab itu yang melakukannya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi adapun Ahlussunnah, maka kaedah mereka bahawa Allah itulah yang mencipta segala perbuatan, yang antaranya adalah taat dan maksiat. Kerana itulah maka jika Allah Ta'ala memberi pahala, maka semata-mata dengan kurniaan dia. Kita kembali kepada bait syair tadi. Kan? Ke bait syair kita sebut tadi. Fa'in usibna bimahdil fadli, maka jika dia ni Allah memberi kita pahala, itu adalah dengan semata-mata kurniaannya Allah Ta'ala. Dan jika Allah Ta'ala memberi seksa, maka semata-mata dengan keadilannya. Dan bukanlah keduanya itu wajib bagi Allah. Bukan dua wajib, dia tak wajib. Makna dalam bab beri pahala pun tidak wajib Allah Ta'ala beri pahala. Jadi di sikit pembetulan. Makna dalam bab beri pahala pun, ini pegang Ahlussunnah, tak wajib Allah Ta'ala bagi pahala bagi orang yang taat. Dan kalau orang itu buat maksiat pun, derhaka pada Allah pun, Allah Ta'ala tidak wajib menyeksa dia. Terpulanglah kepada Allah Ta'ala sendiri. Kalau kita lihat kepada bait syair semula tadi kan, fa in yusibna fi mahdil fadli, dalam bait syair 50 tu, wa in yuzazibna fa bi mahdil adli, maka jika dia memberi kita pahala, itu adalah dengan semata-mata kurniaannya Allah. Dan jika dia mengazab, maka adalah dengan semata-mata keadilannya Allah. Keadilannya Allah Ta'ala tadi, sifat Allah Ta'ala bersifat an-adlu, bersifat adil. Okey, siapa yang lagi lebih adil kalau bukan Allah Ta'ala ada Rasul? Betul tak? Besoknya ada dikayatkan bahawa, dikayatkan oleh Syekh Afifuddin Az-Zahid, bahawa ketika terjadi bencana di Baghdad, dia berada di Mesir, lantas berita mengenai keadaan di Baghdad itu sampai padanya bahawa pergaduhan yang terjadi sudah berlaku selama 40 hari dan ribuan orang terbunuh. Bukan ribuan ni tuan, jutaan. Ini kisah berkenaan dengan jatuhnya kerajaan Abbasiyah di Baghdad ni. Serangan tentera Mongol. Serangan tentera Mongol berlaku pada tahun 1258. Kalau sejarahnya lah. 1258. Kejatuhan kerajaan Abbasiyah di Baghdad, tuan. Banyak yang mati. Bukan sikit. Kerajaan Mongol dipimpinan oleh siapa yang pimpin tu? Hulagu Khan.
di mana Baghdad telah dijarah dan dibakar pada tahun 1258. Okey. Pihak yang terlibat Empayar Mongol dan juga kerajaan Bani Abbasiyah. Kemudian yang terbunuh kekuatan tentera Mongol 120,000. Tentera Islam 50,000 je, tak banyak. Kerugian di kerajaan Mongol sekitar 1,000 orang mati. Tentera dia mati. Sedangkan tentera orang Islam sekitar 50,000 tentera dan 1 juta orang telah terkorban dalam kejatuhan kerajaan Baghdad di Mongol, tuan-tuan. Banyak yang mati tu, tuan-tuan. Makan masa nak bangun semula tu. Baik. Jadi lantas berita mengenai keadaan di Baghdad itu sampai. Padanya pada pergaduhan terjadi sudah berlaku 40 hari. Dan menyebabkan ribuan orang mati terbunuh. Orang-orang Nasrani dengan beraninya menggantung mazhab Quran di leher-leher anjing, tuan-tuan. Quran tu mereka ambil gantung ke leher anjing. Macam mana tuan-tuan perasaan? Kalau tuan-tuan ada lah masa tu, kan? Tapi kerana yang disebutkan dalam sejarah, memang kekuatan Islam masa tu memang teruk lah. Islam pecah belah. Lepas tu yang kata yang apa orang kata paling tadah pun ada, kan? Yang rasuah sana, rasuah sini pun ada, macam-macam. Sampaikan kalau ikut dalam sejarah tu, kalau ada kata kisah di mana tentera Mongol telah menahan seorang Islam, seorang pemuda Islam. Masa tu dia tak bawa senjata. Tentera tu tak bawa senjata. Kan? Dia minta kepada orang Islam tu berhenti, jangan lagi ke mana-mana. Aku nak balik ambil senjata, jap. Aku nak balik ambil senjata. Orang Islam tu tak berani lagi. Duduk kat situ. Nampak tak? Memang nak menyatakan tentang teruknya lah, tentang orang kata dari segi kekuatan orang Islam jatuh, kan? Tidak ada kekuatan langsung, segi rohani ni tak ada. Macam tu. Iman pun tak tahu macam mana, dah teruk dah. Sampaikan tentera Mongol tu pergi balik ambil senjata, lepas tu dia datang pergi bunuh. Orang Islam tu tak lari kat situ, masih ada kat situ lagi, tuan. Nak nyatakan teruknya lah kerajaan Islam masa tu lah, kerajaan Abbasiyah. Yang masa tu dah ke penghujung lah, betul tu. Jadi orang-orang Nasrani dengan beraninya menggantung mazhab Quran di leher-leher anjing dan menjadikan masjid-masjid sebagai gereja, serta melemparkan semua kitab-kitab para imam, para ulama di sungai Dajlah, sehingga sungai itu berubah seperti jambatan yang dilalui dan diinjak-injak oleh kuda, tuan-tuan. Nampak? Diinjak-injak ataupun dipijak-pijak oleh kuda lah. Nak kata teruknya lah keadaan masa tu. Jatuh, memang jatuh sejatuh-jatuh lah. Jatuh terjarap lah Islam tu, jatuh terjarap Islam kita kan. Sampailah lebih kurang kata selap 40 tahun kemudian, barulah yang Sultan Sulaiman Al-Qutub itu berjaya merampas semula kerajaan Baghdad. Itu pun makan masa lebih kurang selap 40 tahun baru dapat kembali merampas daripada tentera Mongol. Baik, kemudian mendengar keadaan itu, Syekh Hafizuddin mengingkarinya. Dan dia berkata, wahai Tuhan, kenapa ini boleh terjadi sedangkan pada mereka terdapat anak-anak kecil dan orang-orang yang tidak berdosa. Jadi Syekh Hafizuddin ni dia macam tak puas hatilah. Kan, kenapa Islam tu diganyang macam tu, dia kata. Kenapa Islam ni teruk sangat sampai banyak yang mati, sampai jutaan, tuan-tuan, umat Islam yang terbunuh, yang disembelih lah, istilah kata yang paling teruk istilahnya macam sembelih lah je tu. Ditembak, disembelih, diganyang, yang kena rogol-rogol kan. Macam tu, pumpan dirogol dan sebagainya. Jadi Syekh Hafizuddin tu dia sedih lah. Ya Allah, dia kata, kenapalah boleh jadi macam ni? Bukankah kan adanya golongan-golongan wanita
Bukankah ada golongan-golongan mustad'afin, golongan-golongan lemah? Bukankah kat situ pun adanya golongan kanak-kanak, dia kata. Kenapa Allah Ta'ala jadikan kerajaan Islam jatuh? Jadi macam tu tuan. Itulah dia macam dia tak puas hatilah apa yang berlaku. Itulah macam menyalahkan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam tu. Baik. Jadi wahai Tuhan, dia kata kenapa ini boleh berlaku sedangkan pada mereka terdapat anak-anak kecil dan orang-orang yang tidak berdosa, dia kata. Maka dikala tidur tuan-tuan, beliau bermimpi melihat seorang laki-laki yang bersamanya ada sebuah kitab. Maka beliau pun mengambilnya dan tiba-tiba di dalamnya ada tertulis, apa yang tertulis dalam kitab itu? Dia kata da' al-i'tirad famal amru lak walal hukmu fi harakatil falak wala tus'alullah an fi'lihi paman khada lahjata bahrin halak. Paman khada halaka bahrin halak. Maksudnya dak, dia kata tinggalkan al-i'tirad, tinggalkanlah keingkaran. Paman amrul lak, kerana tidaklah urusan itu milikmu. Dia kata famal amru lak, maka tiadalah ma tu ma nafilah. Famal amru lak, maka tiadalah segala urusan itu milik kau wahai Syekh Afifuddin. Walal hukmu fi harakatil falak, dan tidak pula hukum yang terjadi berada pada gerakan-gerakan bintang. Okey, tiadalah hukum yang berlaku disebabkan oleh bintang. Mana seolah macam bintang ni mempengaruhilah apa yang berlaku tentang hukum. Wala tasarullah an fi'lih, dia kata jangan kamu tanya kepada Allah tentang perbuatan Allah. Dia kata jangan kamu tanya kepada Allah Ta'ala tentang perbuatan Allah Ta'ala. Kan paman khata lahjata bahrin halak, dia kata kerana siapa yang menceburkan diri ke dalam ganasnya gelombang laut, maka binasalah dia. Maka binasalah. Jadi kalau kita mempertikaikan apa yang berlaku tadi, kan, seolah-olah kita menyalahkan Allah Ta'ala, sedangkan dekat situ pun ada golongan-golongan yang lemah tadi, kan, golongan-golongan mustad'afin, golongan-golongan perempuan, golongan-golongan atfal, golongan kanak-kanak pun ada, kan. Kenapa Allah Ta'ala jadikan kejadian itu juga? Kenapa umat Islam diganyang? Kenapa umat Islam disembelih? Kenapa kitab-kitab habis semua dicampak dan dimusnahkan oleh tentera Tatar? Tapi itulah yang disebut dalam mimpi dia tadi. Da'al i'tirad faman amrul lak walal hukmu fi harakatil falak wala tasurullah an fi'lih faman khada lahjatah bahrin halak. Maka barang siapa yang menceburkan diri dalam lautan ganas, ganasnya laut, maka dia halak, binasalah, halaka. Sebagai kesimpulannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak diberi manfaat oleh ketaatan dan tidak diberi mudarat oleh kemaksiatan, dan semua itu adalah ciptaan Allah. Semua adalah ciptaan Allah Taala. Di sebalik hijab, benda baik ke benda buruk, itu adalah semua ciptaan Allah Ta'ala. Kan? Kita tak boleh menyalahkan takdir Allah. Bukanlah ketaatan itu mengharuskan pahala, dan bukan pula kemaksiatan itu mengharuskan seksa. Hanya keduanya sebagai tanda yang menunjuk atas pahala bagi orang yang taat dan menunjuk atas seksa bagi orang yang buat maksiat. Sehingga andai Allah Ta'ala mengazab orang taat dan memberi pahala kepada orang maksiat, nescaya adalah dia kebaikan juga, dia kata. Nescaya kat situ pun ada kebaikan, dia kata. Ada kebaikan. Tadi macam tadi dia kata nak tunjukkan keadilan Allah. Keadilan Allah Ta'ala. Sebab dalam dunia ni kadang-kadang ada benda tak selesai. Ada benda tak selesai. Kan, contoh si A membunuh si B. A bunuh si B, kan? Kemudian si B tidak berpeluang untuk membalas. Tidak berpeluang untuk membalas. Kan? Masuk mahkamah pun contoh kalah. Masuk mahkamah kalah.
Wali dia ataupun waris masuk mahkamah tak selesai. Sedangkan memang jelas si A membunuh si B. Jadi perlunya kan hari akhirat, hari penghakiman, nak menunjukkan kepada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia akan membalas. Dan membalas itu pun tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kerana dia la yusalu amma yafalu, tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Allah Taala tidak ditanya. Yang ditanya ialah kita sendirilah. Sebab kat kita ada usaha dan ikhtiar. Ada pilihan untuk kita. Macam tu. Kita nak buat baik ke tak nak buat baik. Dan semua itu adalah berdasarkan akal. Adapun dengan berdasarkan syarak, maka tidaklah boleh menyalahi janji. Yang ini memberi seksa bagi yang taat. Kerana itu adalah satu kebodohan yang mustahil pada Allah Ta'ala. Adapun menyalahi ancaman, yang ini memberi pahala kepada orang maksiat, maka itu adalah boleh menurut akal, yakni bahawa dia tidak pernah menciptakan kemaksiatan itu sehingga berhak atasnya beroleh seksa. Dan begitu juga menurut syarak, kerana menyalahi ancaman itu memang boleh menurut syarak, sebab ada padanya kemuliaan dan juga kedermawanan. Sebagaimana yang telah terdahulu pentahqiqannya. Kita dah bahas belakang lah. Sebelum ni kan. Kita dah bahas panjang lebar lah. Saya pun malah nak ulas lagi. Di belakang. Maknanya kalau dari segi syaraknya, Allah Ta'ala tak boleh nyalah janji. Inna Allah la yuflihu mi'ad. Kalau dari segi syarak, memang Allah Ta'ala tak boleh nyalah janji. Tapi dari segi akal, boleh. Allah Ta'ala menyalahi janji itu, boleh. Sebab benda itu tak wajib bagi Allah. Kan? Dia tak wajib menyeksa orang yang maksiat. Dan dia tak wajib bagi pahala bagi orang yang taat. Kita sebut sebelum ni. Dari segi akal. Tapi dari segi syarak, siapa buat taat, wajiblah Allah Ta'ala bagi pahala. Kan? Kerana Allah Ta'ala itu tidak pernah menyalahi janji. Innallaha la yuflihu mi'ad. Baik, seterusnya kita masuk bacaan yang ke-51. Tajuknya tidak ada atas Allah sesuatu yang wajib. Kata syair dia kata wa qauluhum inna salah wajibu. Alaihi zurun ma alaihi wajibu. Wa qauluhum inna salah wajibu. Alaihi zurun ma alaihi wajibu. Dan perkataan mereka, sesungguhnya berbuat baik itu wajib atas Allah Ta'ala. Itu adalah bohong. Alaihi zurun, atasnya bohong. Tidak ada atas Allah Ta'ala sesuatu yang wajib. Dia kata. Wa qauluhum inna salah wajib. Alaihi zurun ma alaihi wajib. Dan perkataan mereka, sesungguhnya berbuat baik itu wajib atas Allah Ta'ala, itu adalah bohong. Kazib atau bohong lah. Tapi di sini tak gunakan kilas kazib. Tapi digunakan istilah zurun. Kemudian, tidak ada atas Allah Ta'ala itu ma'alaihi wajib. Tidak ada atas Allah Ta'ala itu suatu wajib. Tapi wujud Allah Ta'ala wajib. Wujud Allah Ta'ala itu wajib. Tapi dalam bab makhluk ni, tidak wajib bagi dia. Mencipta makhluk, tak wajib. Tapi di segi wujud dia, sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu wajiblah. Sifat 20 itu wajiblah bagi Allah Ta'ala. Wujud kidam bakah, kan? Muhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsi, sifat nafsiyah, sifat ma'ani, kan? Sifat munawiyah, sifat salbiyah itu adalah wajib Allah Ta'ala. Sifat 20. Lawannya itu 20. Macam tu. Satu harus, iaitu menjadikan mungkin, menjadikan alam. Jadi kandungan bait syair ini sebenarnya sudah diketahui dari perbicaraan terdahulu bahawa jaiz atau harus, jaiz mana harus pada hak Allah Ta'ala itu fi'lu kulli mumkinin wa tarkuhu, mengerjakan tiap-tiap perkara yang mungkin dan juga meninggalkannya. Itu adalah harus bagi Allah.
Akan tetapi kerana besarnya bahaya kejahilan di dalam bidang ini, akan musannaf tidak merasa cukup padanya kecuali dengan adanya penegasan. Dia kata musannaf kata tak cukup ni, dia kata ni kena tambah lagi dia kata. Mana kat belakang sebelum ni pun dah bahas dah. Dah bahas kan. Makna harus bagi Allah Ta'ala itu menjadikan mungkin, menjadikan alam. Dia kata. Tapi di sini dia kata ulang balik. Kenapa ulang balik? Dia kata naklah macam takkid lagi lah. Dia kata nak kuatkan lagi. Dia kata. Baik, kemudian lakin lamma kana hadal jahli fi hadzal fan azim la yaktafi fihi la bitasrih. Sebut dalam Arabnya dia kata hadza ilmun ma taqaddama min annahu yajuzu fi haqqi ta'ala fi'lu kulli mumkinin wa tarkih. Lakin lamma kana al-khatar jahlu fi hadzal fan azim lam yaktafi fihi illa bitasrih. Dia kata ini ilmu dia kata telah terdahulu bahawasanya harus bagi Allah Ta'ala itu menjadikan setiap mungkin dan meninggalkan mungkin. Lakin tetapi lamma kana khatal jahlu, tetapi manakala tak kala banyaklah orang jahil. Banyaklah orang jahil dalam bab ni, mungkin tak selesai bab ni, dia kata fi hadzal fan, dalam bidang ini, dalam bab ini azim, besarlah masalah ni, lam yaktafi bihi, tak memadalah sebelum ni dia kata illa bitasrih, kecuali kena ada penjelaskan lagi dia kata. Dia kata nak jelaskan lagi. Ataupun dia kata di sini penegasan dia kata. Baik, kemudian dhamir yang ada pada lafaz qauluhum wa qauluhum inna salah wajibu. Okey. Perkataan dhamir qauluhum itu kembalinya kepada golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah. Yang diasaskan siapa pengasas golongan Mu'tazilah itulah Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ialah pengasas kepada golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah ni lebih kepada menggunakan akal. Menggunakan logik akal. Akal lebih tinggi daripada Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia letak akal atas. Macam tu. Kita akal guna juga. Tapi akan digunakan untuk memahami Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila menentang akal dengan Quran, kena dahulukan Quran. Jangan akal kita lebih tinggi daripada Quran. Banyak orang kadang guna akal lebih tinggi daripada Quran. Dia letak hadis akal lebih tinggi daripada hadis. Ini domain yang ada pada lafaz qauluhum kembalinya atas golongan Mu'tazilah. Wa qauluhum, dan perkataan mereka. Hum tu kan dhamir untuk jamak. Qauluhu, qauluhuma, qauluhum, qauluha, qauluhuma, qauluhunna, qauluka, qaulukuma, qaulukum, qauluki, la qaulukuma, la qaulukunna, qauli, qauluna. Perkataan kami dan perkataan saya dan perkataan mereka. Perkataan mereka kan, perkataan kami. Jadi domain pada lafaz qauluhum kembalinya atas golongan Mu'tazilah. Mana perkataan mereka. Mereka itu siapa? Mu'tazilah lah. Meskipun tidak terdahulu bagi mereka sebutan disebabkan telah masyhurnya pendapat ini daripada mereka. Walaupun dalam bait syair ini tak disebutkan sebelum bait syair ini perkataan Mu'tazilah. Dia tak sebut, dia kata wal Mu'tazilah wa qauluhum inna salah wajib, dia tak sebut. Cuba Mu'tazilah tu dia tak ada sebut pun. Dia dalam bait syair tak sebut pun wal Mu'tazilah wa qauluhum inna salah wajib, tak sebut. Dia sebut terus wa qauluhum. Jadi kat mana yang kembali domain Mu'tazilah itu? Dia kata kembali domain Mu'tazilah itu berdasarkan kepada pembahasan-pembahasan di belakang. Dia kata jadi kembalinya atas Mu'tazilah meskipun tidak terdahulu bagi mereka sebutan disebabkan adalah masyhurnya pendapat ini daripada golongan mereka. Perlu diketahui bahawa masalah ini Mu'tazilah mempunyai dua ibarat. Golongan Mu'tazilah ada dua ibarat berkenaan dengan perkara ini. Yang pertama, wujubus salah.
Wujubus salah yang dimaksud dengan salah adalah sesuatu yang melawani fasad. Seperti iman pada melawani kafir. Golongan Mu'tazilah kata Allah Ta'ala wajib menjadikan baik. Salah kan baik. Wujubus salah. Allah Ta'ala wajib menjadikan baik. Dia kata. Yang dimaksud dengan salah ialah sesuatu yang lawan daripada fasid. Seperti iman pada lawannya kafir. Iman lawan kafir lah. Jadi Allah Ta'ala wajib menciptakan salah. Wajib menciptakan iman. Contohnya itu. Maka mereka berkata, jika ada dua perkara, salah satunya adalah salah dan lainnya adalah fasid. Maka wajib Allah Ta'ala atas Allah Ta'ala itu mengerjakan yang salah, bukan yang fasid. Dia kata. Jadi Allah Ta'ala pada pegangan Mu'tazilah, Allah Ta'ala wajib menjadikan baik. Sedangkan Allah Ta'ala tak wajib menjadikan benda tak baik. Ini pegangan Mu'tazilah lah. Jadi kalau ada dua perkara, satu benda salah, satu benda fasid. Yang salah ni dia kata wajib Allah Ta'ala cipta. Yang fasid ni Allah Ta'ala tak wajib cipta. Pegangan mereka lah. Itu yang pertama. Yang kedua, wujubul aslah. Dia bukan yang kedua tu wujubul salah tu salah tu. Wujubul aslah. Alif lam alif sad lam ha. Kalau tidak kan sama dengan nombor satu tu. Betul kan? Yang nombor dua tu wujubul aslah. Alif lam alif hamzah sad lam ha pedas. Wujubul aslah. Yang dimaksud dengan aslah adalah sesuatu yang melawani salah. Kan? Mana aslah lebih baik. Kalau salah dia baik. Kalau aslah ni macam istilah mubalaghah. Lebih baik lagi. Aslah baik. As-salah baik. Aslah lebih baik. Pada pandangan golongan Mu'tazilah dia kata Allah Ta'ala wajib menjadikan salah wal aslah. Allah Ta'ala wajib menjadikan benda baik dan yang lebih baik. Pada mereka lah. Jadi yang maksud dengan aslah adalah sesuatu yang melawani salah. Baik. Seperti keadaan Allah di dalam syurga yang tertinggi pada melawani keadaan Allah dalam syurga yang terbawah. Maka mereka berkata, mereka ni golongan Mu'tazilah lah. Mereka berkata, jika ada dua perkara, salah satunya salah, baik, dan satunya aslah, lebih baik. Maka wajiblah atas Allah itu mengerjakan yang aslah, bukan yang salah. Dia kata, wajib Allah Ta'ala itu menciptakan yang lebih baik, bukan yang baik. Bukan yang baik. Okey? Sedangkan yang pertama tadi, wajib Allah Ta'ala menjadikan baik. Wajib Allah Ta'ala menjadikan baik. Baik yang lawan daripada fasid. Yang kedua, wajib Allah Ta'ala menjadikan aslah, lebih baik. Yang lawan daripada salah. Lawan daripada yang baik. Jadi aslah ni dia istilah mubalaghah lah. Aslah lebih baik. Jadi pada baiknya itu, musannif berbicara dalam hal membatalkan mazhab Mu'tazilah. Yang pertama. Bukan yang kedua. Kerana al-aslah lebih umum. Kerana as-salah lebih umum daripada al-aslah. Dan jika batal yang lebih umum, nescaya batal yang lebih khusus. Kesimpulannya bahawa Mu'tazilah berpendapat dengan wajibnya salah dan aslah atas Allah Ta'ala. Kemudian dalam beberapa hal mereka pun berbeza pendapat. Jadi mana kesimpulannya Mu'tazilah ni mereka berpegang wajib Allah Ta'ala menjadikan salah dan aslah. Golongan kita ahli sunnah, kita berpegangan Allah Ta'ala tidak wajib menjadikan salah dan aslah. Tak wajib bagi Allah menjadikan baik dan lebih baik. Terserahlah kepada Allah Ta'ala. Nak baik ke tak nak baik, itu pulang pada dia. Hak dia lah.
Baik. Tapi yang wajib yang kita kena tahu, Allah Ta'ala boleh menjadikan yang lebih baik dan yang kurang baik. Yang mana yang baik, buruk itu semua daripada Allah kan? Baik, buruk, dari segi hakikatnya, dari segi balik hijab, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun zahiriatnya seolah macam kita yang melakukan kejahatan itu. Baik. Jadi tentang Mu'tazilah Baghdad. Jadi rupa-rupanya Mu'tazilah pun mereka pun bergaduh juga. Mereka pun bergaduh sama dia, berbalas sama dia. Contohlah yang pertama dia kata, golongan Mu'tazilah Baghdad menyatakan bahawa wajib atas Allah Ta'ala memperhatikan yang salah dan aslah bagi hamba-hambanya dalam urusan dunia dan urusan agama dan dunia. Urusan dunia dan agama. Dia kata wajib Allah Ta'ala memperhatikan yang baik dan lebih baik bagi hambanya, sama ada urusan dunia dan akhirat. Sedangkan Mu'tazilah Basrah pula, dia lain pula pendapatnya. Dia tekan bahawa wajib atas Allah Ta'ala memperhatikan yang salah dan aslah bagi mereka dalam urusan din, urusan agama je. Urusan dunia Allah Ta'ala tak pandang. Dia kata urusan agama sahaja yang Allah Ta'ala perhatikan. Sedangkan yang Baghdad tadi sama ada urusan agama ataupun urusan dunia. Semua adalah wajib bagi Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, mengenai yang dimaksud dengan Al-Aslah Mu'tazilah Baghdad, berkata yang lebih sesuai pada hikmah dari tadbir, sedangkan Mu'tazilah Basrah pula berkata yang lebih bermanfaat. Kalau Mu'tazilah Baghdad dia kata aslah ni ditinjau mana yang lebih sesuai pada hikmah yang ditadbirkan, yang ditadbir. Sedangkan Mu'tazilah Baghdad dia tengok dari segi mana lebih bermanfaat. Mana lebih bermanfaat itulah yang dipegang. Gitu. Boleh tuan-tuan? Dan masalah inilah terjadi, wallahu a'lam bissawab. Nanti kita lihat di belakang pula nanti insya-Allah akan datang. Itulah perdebatan antara Abu Hasan Asy'ari dengan gurunya Hasan Al-Jubai. Di belakang nanti insya-Allah, wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa ma'lam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fata ya alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala fa'arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fahid. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.